Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya ingin menjawab kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengurusi Perikatan Nasional dalam ceramah beliau melalui ceramah gelombang kebangkitan rakyat anjuran Perikatan Nasional di Negeri Sembilan, yang mana beliau membangkitkan beberapa isu yang pada saya tidak adil, dan isu ini juga boleh kita katakan sebagai Tan Sri Muhyiddin Yassin meludah ke langit, jatuh ke muka dia sendiri. Nasib baik Taya tidak memijak tahi dan akhirnya terpelanting ke muka beliau. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk membohongi rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba membuat satu propaganda. Isu janji yang dia katakan melibatkan kerajaan yang ada hari ini, yaitu janji PRU ke-15. Saya tak tahu sama ada janji ini janji Barisan Nasional, janji Pakatan Harapan, ataupun janji GPS Sarawak. Tetapi yang pasti dia kata janji PRU ke-15 yang saya lihat lebih kepada Perdana Menteri yang ada hari ini melibatkan Pakatan Harapan. Yang kedua, beliau memainkan isu kos sara hidup himpit kehidupan rakyat. Yang ketiga, ringgit merundum. Yang keempat, ekonomi negara teruk. Dan yang kelima, dia kata PH UMNO gagal. So, saya menjawab isu janji PRU ke-15. Yang pertama, mana-mana parti gabungan yang terbentuk ataupun parti gabungan yang bertanding di PRU ke-15 itu semua ada janji. Jadi kita tahu Pakatan Harapan ada janjinya, UMNO Barisan Nasional ada janjinya, GPS sendiri yang mewakili untuk Sarawak ada janjinya, begitu juga parti yang ada di Sabah. Maka saya rasa hari ini kerajaan yang terbentuk hasil daripada gabungan yang sama-sama tidak mencukupi. Walaupun Pakatan Harapan mempunyai jumlah yaitu 82 kursi, tetapi kita tidak boleh mengeluarkan semua janji yang melibatkan Pakatan Harapan. Kita juga ada gabungan lain seperti Barisan Nasional, mereka juga ada janji yang perlu kita ikuti. Apa yang juga berlaku dengan Parti Sabah dan Sarawak, terutamanya parti besar seperti GPS, mereka juga ada janjinya. Maka pada saya, apa yang terbaik hari ini, kerajaan yang terbentuk cuba untuk melakukan kerja mereka dengan kepentingan rakyat, yaitu ekonomi negara, politik ini distabilkan, serta kita tahu juga rakyat itu mahu satu perubahan besar berkenaan dengan isu penyelewengan rasuah yang begitu menular dalam negara ini. Itu adalah satu pokok pangkalnya yang harus kita benteras awal. Maka saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah pun menjalankan kerja dia, dan kita tahu bahawa hari ini penguatkuasaan terutamanya yang melibatkan SPRM begitu rancak menangkap jerung-jerung ikan-ikan bilis yang terlibat dalam isu rasuah dalam negara ini. Itu adalah satu asas yang rakyat mahukan, yang mana rakyat lebih kepada supaya dibersihkan dahulu ini, baru kita soal yang lain. Okey, kos sara hidup yang mengimpit rakyat. Kita tahu kerajaan yang terbentuk hari ini bukan kerajaan yang pada awalnya memang dipimpin oleh Datuk Seri Ibrahim semenjak 20 tahun yang lalu, bukan. Maka kerajaan yang terbentuk hari ini adalah kerajaan yang baru beberapa bulan, mungkin sampai hari ini sudah 7 bulan, dan kita tahu gabungan-gabungannya juga adalah daripada kumpulan parti yang berbagai latar belakang, melibatkan Barisan Nasional, GPS, GRS dan sebagainya, gabungan-gabungan kecil yang perlu kita teliti. Dan perkara yang mengimpit hidup rakyat ini bukan disebabkan oleh kerajaan madani yang ada hari ini, bukan kerana kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh politik. Politik yang tidak ketentuannya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin parti politik, yang terutamanya seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sendiri, yang juga mereka-mereka yang gelojoh untuk mendapat jawatan, untuk mendapat habuan dalam mereka mendapat jawatan sebagai menteri, timbalan menteri dan sebagainya, duta khas bertaraf menteri. Itu adalah menyebabkan rakyat hari ini menderita, yang mana kalau masalah dikatakan sebagai kos sara hidup ini adalah disebabkan pentadbiran awalnya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun memang gagal. Jadi jangan dia nak cerita tentang bahawa kerajaan hari ini gagal dan kos sara hidup ini disebabkan oleh mereka. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah seorang Perdana Menteri yang boleh kita katakan tidak layak memimpin negara, seorang yang pemalas. Asasnya adalah mudah. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak tahu buat kerja. Kerana gagal, akhirnya dia terpaksa melantik ramai menteri. Kalau dia kata disebabkan oleh beliau bijak dan pandai,
beliau tidak akan melantik ramai menteri. Mungkin menggunakan 30-40 orang menteri dah cukup. Tetapi ini 70 lebih orang menteri, mungkin mencecah 80 orang. Masih lagi gagal. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini adalah hasil daripada kepimpinan Tan Sri Midi Yassin itu sendiri. Yang ditutupi. Yang ada adalah rakyat keluar duit sendiri. Bayangkan kalau waktu itu KWSP tak boleh keluar. Rakyat lagi susah waktu itu. Jadi tak payah dia nak cerita tentang kos sara hidup ini, rakyat sendiri dah tahu. Jadi apa yang dia kata hari ini juga, ringgit merundum. Ringgit hari ini merundum bukan disebabkan oleh kerajaan yang ada hari ini. Ringgit merundum ini adalah hasil daripada awal juga. Waktu Tan Sri Midi Yassin menjadi Perdana Menteri. Disitulah pergolakan politik ini berlaku dan seterusnya kepercayaan pelabur dan sebagainya. Akhirnya ekonomi dunia ini juga melanda dengan COVID. Maka perkara ini kita tengok Tan Sri Midi Yassin mengambil alih kerajaan. Sepatutnya dolar yang kita ikat kepada 3.8 itu ataupun RM3.80 itu sepatutnya tidak naik sampai mendadak sampai hari ini sebegitu besar. Jadi perkara ini apabila dia dah naik, apabila kita dah pun menerima contohnya seperti inflasi dan berbagai-bagai cabaran ekonomi, maka hari ini kerajaan cuba memperbaiki perkara itu. Perkara ini telah pun dibuatkan oleh Tan Sri Midi Yassin. Kalau hari ini kita selesaikan dengan begitu segera, ini adalah satu yang perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Mana ada perkara yang boleh diselesaikan dalam waktu sesaat. Jadi tak payah Tan Sri Midi Yassin nak melihat bahawa nilai ringgit merundum dan sebagainya. Ini adalah punca daripada Tan Sri Midi Yassin bersama dengan PAS yang tidak tahu untuk mengurus ekonomi negara. Yang mana dia kata ekonomi negara ini teruk. Di sisi lain, kalau dia nak mengatakan PHBN gagal, sebenarnya saya jawab mudah. Karena dendam politik. Kerana Tan Sri Midi Yassin tidak dapat menjadi Perdana Menteri, dia mengatakan PHBN gagal. Pada saya, ujian untuk kita nak melihat kerajaan itu gagal atau tidak adalah tempoh 5 tahun. Jika 5 tahun PHBN ini gagal, tukar. Dan saya percaya rakyat pun paham di sisi yang mana melibatkan hari ini kerajaan terbentuk, bagaimana kerajaan hendak mengurus takbirkan negara yang sudah pun rosak teruk. Jadi dia nak mengatakan bahawa 80% orang Melayu hendak mengundi mereka. Ini jelas bahawa mereka sekarang ini mengharapkan undi daripada orang Melayu. Sebab itu mereka bermati-matian bermain dengan isu sentimen kaum dan agama. Kerana dia tahu Melayu itu kaum yang terbesar. Agama Islam itu juga agama rasmi yang kita lihat terbesar di negara ini. Maka mereka tahu bahawa kalau bermain dengan sentimen kaum dan agama, pedulikan rakyat yang lain, yang penting kami dapat undi. Ini jelas menunjukkan bahawa Tan Sri Midi Yassin seorang yang pentingkan diri sendiri, bukan pentingkan negara. Dia pentingkan jawatan itu, jawatan Perdana Menteri. Tetapi disuruh jadi ketua pembangkang, tak mau, penakut. Dia memainkan banyak isu, tapi parlimen masuk pun susah. Nak berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak berani. Kalau sebagai seorang pemimpin yang hebat, Tan Sri Midi Yassin berani berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di parlimen ataupun di luar parlimen. Jangan dia bermain dengan kata-kata dalam ceramah saja. Kalau keberanian itu ada sebagai seorang pemimpin. Jadi Tan Sri Midi Yassin ini sebenarnya boleh kita katakan tak ada telur. Dia juga seorang yang pada saya seorang pemimpin yang pengecut. Apabila berada di atas, beliau macam-macam dia buat. Menggunakan kuasa yang ada. Hari ini kuasa dah tak ada. Beliau cuba bermain dengan sentimen-sentimen kaum dan agama demi mengekalkan kuasa. Selama Tan Sri Midi Yassin berada dalam kerajaan, kenapa tak mengurus takbirkan negara ini dengan baik? Apa yang Tan Sri Midi telah buat? Apa kebaikan yang Tan Sri Midi Yassin bagi kepada rakyat? Yang ada adalah kematian waktu COVID begitu ramai. Dan juga orang kena COVID begitu ramai. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita lambat membeli vaksin. Kenapa kita lambat membeli vaksin? Kerana banyak penyamun-penyamun di belakang yang sedang untuk menunggu komision dan sebagainya untuk tujuan kepentingan politik mereka. Dan akhirnya kita tengok pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional waktu PRU ke-15 begitu kaya, termasuk dengan PAS dan sebagainya. Dari mana duit ini? Ini adalah duit hasil daripada rompakan duit rakyat. Bukan Parti Bersatu itu boleh kaya, bukan Parti PAS itu boleh kaya. Pemimpin-pemimpin mereka hari ini kaya raya. Kenapa? Jadi kita rakyat, terutamanya rakyat Negeri Sembilan, fikir sendirilah perkara ini. Adakah kamu nak menyokong satu parti yang kita lihat hari ini menjual isu kaum dan agama,
dan negeri kita tidak maju. Dan akhirnya seperti Kelantan, Terengganu. Adakah rakyat Negeri Sembilan mau seperti itu? Sedangkan sepatutnya kerajaan yang ada hari ini di Negeri Sembilan, mereka bersusah payah mencari pelabur untuk berlabur di negeri itu dan akhirnya boleh mendapat limpahan. Apa dia? Yaitu peluang pekerjaan, ekonomi di Negeri Sembilan. Jika rakyat nak Negeri Sembilan itu seperti mana Kelantan dan Terengganu, silakan. Jadi itu saja saya nak buat ulasan berkenaan dengan isu ini. Maka kita tahu bahwa orang seperti Tan Sri Medi Yassin ini boleh kata-kata kita kan sebagai dayus politik yang hanya cakap di belakang, tak berani berdepan. Di parlimen absent memanjang. Itu isu dia. Hari ini pun Datuk Seri Onn Ibrahim jawab di parlimen kenyataan dia berkenaan dengan isu sempadan antara negara, antara kita dan Indonesia. Dia jadi Perdana Menteri hapuk pun tak ada. Kenyataan dia buat pusing-pusing. Rakyat pun dah tahu sewaktu dia sendiri menjadi Menteri KTN apa yang dia buat. Hari ini dia tak berkuasa, dia cakap banyak. So, sekian saja pencerahan saya berkenaan dengan Tan Sri Medi Yassin ini. Sekian, terima kasih.